Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 3 Ogos 2011, Timbalan Pengarah Jabatan Veterinar Perak, Dr. Rohani Kassim berusia 38 tahun telah ditemui mati di rumahnya di Tambun yang disifatkan oleh polis sebagai mempunyai unsur-unsur jenayah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Datuk Zuraidi Ibrahim berkata, mayat wanita itu yang berada dalam balutan tilam ditemui pada 4 pagi di tangga. Ditemui dan dimaklumkan kepada polis oleh pengawal keselamatan di kawasan perumahan eksklusif itu. Allahyarhamah Rohani yang masih bujang dipercayai tinggal bersendirian di rumah itu. Menurut hasil siasatan pihak polis, mangsa sebelum itu pernah memberitahu ibunya Sharifah Razali, 72 tahun, bahawa dia bimbang kerana rumahnya diceroboh seminggu sebelum bulan puasa dan kehilangan barangan kemas bernilai RM15,000 ketika pulang ke kampung satu Ramadan tahun itu. Pihak polis bergegas ke tempat kejadian sejurus menerima laporan dan mengesahkan mangsa telah meninggal dunia di tempat dia dijumpai. Apabila pihak forensik selesai melakukan siasatan, mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk proses bedah siasat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Datuk Zuraidi Ibrahim berkata, polis masih menunggu laporan bedah siasat dari pihak hospital untuk mengetahui punca kematian. Sementara itu, pihak polis giat menjalankan siasatan di rumah mangsa dan di tempat kejadian. Dr. Rohani Kassim berasal dari Kampung Parit Haji Ali, Masjid Tinggi, Bagan Serai, Perak. Berikutan kejadian itu, polis giat melakukan risikan dan hasilnya mereka telah menahan 3 lelaki, 2 daripadanya berusia 26 tahun, termasuk seorang jiran mangsa yang ditahan di sekitar kawasan Tambun setengah jam selepas penemuan mayat mangsa, manakala seorang lagi berusia 21 tahun di Tanjung Rambutan kira-kira jam 4.20 petang hari yang sama. Polis ketika itu masih memburu seorang lagi lelaki dipercayai turut terbabit dalam kejadian tragis itu. Pada 5 Ogos 2011, Timbalan Ketua Polis Perak, Senior Assistant Commissioner Datuk Zakaria Yusof berkata, suspek terakhir berusia 22 tahun ditangkap pada pukul 10.25 malam di Slim River pada 4 Ogos 2011. Dengan itu, pembunuhan mangsa diselesaikan dengan penangkapan 4 suspek iaitu 2 penganggur, seorang anggota tentera dan seorang postman. Hasil siasatan pihak polis bersama-sama suspek yang ditahan dalam kejadian itu, suspek dipercayai cuba mengusung mayat mangsa yang masih bujang dan tinggal berseorangan untuk dilupuskan, manakala suspek lain menunggu di dalam kereta kancil di luar pangsapuri itu. Bagaimanapun, mayat mangsa ditinggalkan di atas tangga di tempat dia ditemui selepas suspek terserempak dengan pengawal keselamatan yang membuat rondaan kira-kira jam 4 pagi. SAC Zakaria berkata, polis menemui semula telefon bimbit dan beberapa barangan kemas dikatakan milik mangsa semasa tangkapan dilakukan. Siasatan awal mendapati keempat-empatnya adalah rakan serumah dan tinggal di sebuah rumah sewa di Tambun. Zakaria berkata, antara suspek yang ditangkap adalah seorang anggota tentera yang lari daripada tugas dan seorang lagi orang yang dikehendaki untuk satu kes rogol di Slim River. Kes itu akan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Salah seorang suspek yang ditangkap di Tambun direman selama 4 hari mulai 5 Ogos 2011, sementara selebihnya direman selama 7 hari. Pada 31 Julai 2015, seorang bekas pengawal keselamatan dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Ipoh selepas didapati bersalah membunuh mangsa kira-kira 4 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Cik Rozima Ghazali menjatuhkan hukuman itu terhadap Syahmi Hassan yang berusia 24 tahun yang didapati bersalah membunuh Dr. Rohani Kassim di Unit 9 Blok F tingkat 1 Persiaran Lembah Perpaduan Pangsapuri Permai Lakeview Ulu Kinta antara jam 6 petang hingga 7.30 malam pada 3 Ogos 2011. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Haris Ong, manakala tertuduh diwakili Rafael Abdullah.
Manakala Ruzainah Kasim berusia 45 tahun, kakak kepada mangsa berkata, mereka bersyukur penantian mereka selama 4 tahun melihat pembunuh arwah menerima balasan setimpal berakhir juga. Menurutnya, dia sekeluarga mendapat tahu mengenai keputusan kes perbicaraan membabitkan arwah adiknya selepas dimaklumkan oleh seorang ahli keluarganya. Katanya keputusan Mahkamah Tinggi Ipoh yang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap suspek ibarat kemenangan kepada keluarga mereka yang selama ini sering tidak tenteram mengenangkan peristiwa hitam yang menimpa arwah yang juga anak ketujuh daripada 10 adik-beradik. Setiap kali mereka sekeluarga terpandang gambar dan sijil kedoktoran milik arwah, pasti air mata berlinang mengenangkan semula kejadian itu. Ditambah kejadian itu berlaku pada Ramadan dan setiap kali menjelang Aidilfitri, semangat meraikannya langsung tiada. Dalam pada itu, ibu bapa mangsa Kasim Idris berusia 80 tahun dan Saripah Jali berusia 75 tahun ketika ditemui melahirkan rasa kesyukuran tidak terhingga berikutan kes anaknya itu mendapat pembelaan sewajarnya. Pada 18 Mei 2016, Mahkamah Rayuan Putrajaya telah mengekalkan hukuman mati terhadap suspek kerana membunuh mangsa hampir 5 tahun lepas. Panel 3 hakim dipengerusikan Hakim Datuk Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara menolak rayuan Syahmi Hassan untuk mengetepikan sabitan kesalahan dan hukuman mati yang dikenakan terhadapnya. Bukti menunjukkan bahawa Syahmi memecah masuk ke dalam pangsapuri Dr. Rohani dengan niat untuk mencuri. Apabila gagal menjumpai barang berharga, lelaki itu menunggu kepulangan wanita berkenaan. Apabila mangsa pulang ke rumah, berlaku pergelutan antara mereka sehinggalah suspek menamatkan riwayat mangsa dan merogolnya. Syahmi yang memakai pakaian penjara berwarna putih dan merah kelihatan tenang ketika mahkamah menyampaikan keputusannya. Ketika menyampaikan keputusan beliau, Tengku Maimun berkata tidak terdapat kekhilafan dalam dapatan Hakim Mahkamah Tinggi untuk dirayu dan campur tangan Mahkamah Rayuan adalah tidak diperlukan. Panel itu turut dianggotai Hakim Datuk Ahmadi Asnawi dan Hakim Datuk Kamardin Hashim. Terdahulu, Peguam Rafael Abdullah yang mewakili Syahmi dalam hujahnya berkata anak guamnya mengalami gangguan bipolar dan oleh itu tidak sepatutnya disabitkan kesalahan membunuh dan sebaliknya hanya ditahan selama perkenan Sultan Perak kerana keadaannya tidak siuman. Rafael berkata Syahmi menerima rawatan perubatan setahun sebelum kejadian itu berlaku. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaharuddin Wan Ladin bagaimanapun meminta mahkamah mengekalkan sabitan kesalahan terhadap lelaki itu dan tegas beliau perbuatan tertuduh adalah kerana dia mempunyai nafsu yang kuat bukan kerana tidak siuman. Pada 11 Januari 2018, Mahkamah Persekutuan telah menolak rayuan akhir suspek terhadap sabitan dan hukuman mati kerana membunuh mangsa 6 tahun lalu. Keputusan sebulat suara itu dicapai oleh panel 5 hakim diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Rauf Sharif, Tan Sri Hassanlah, Tan Sri Zaharah Ibrahim, Tan Sri Jeffrey Tan Kokwa dan Datuk Alizatul Khair Hosman Khairuddin. Mereka mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi terhadap Syahmi Hassan dan Mahkamah Rayuan yang mengekalkannya pada 18 Mei 2016. Suspek disabitkan membunuh mangsa di Blok F tingkat 1 Unit 9 Persiaran Lembah Perpaduan Permai Lakeview, Ulu Kinta di antara pukul 6 petang dan 7.30 malam 3 Ogos 2011. Syahmi diwakili oleh Peguam Hisham Teh Potek manakala pendakwaan diwakili oleh Timbalan Pendakwa Raya Fahizah Muhammad Saleh. Oleh itu, suspek akan kekal ke tali gantung atas perbuatan kejamnya itu. Hanya kerana nafsu, dia sanggup membuat perkara terkutuk tersebut terhadap mangsa. Tidak perlu membunuh jika hanya hendak menyamun. Takziah kepada keluarga mangsa memang satu kehilangan yang menyakitkan. Dengan cara pemergian mangsa sebegini rupa, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa Allahyarhamah Rohani Kasim. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan diletakkan di kalangan hamba-Nya yang beriman. Sekian.